Sisipan informasi Jejak Madani. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, pertukaran budaya adalah medium penting bagi memperkukuh hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Beliau berkata pertukaran budaya mampu menjadi jambatan antara identiti bangsa kedua-dua negara serumpun itu meskipun budaya semakin ditenggelami oleh kehidupan moden masyarakat kini. Katanya apabila kita hidup di kawasan bandar, begitu mudah kita terpisah dengan identiti kita, terbawa-bawa dengan budaya dunia moden sehingga kita lupa budaya adat resam. Usaha Universiti Malaya dan Universitas Negeri Padang untuk merealisasikan program malam ini mesti kita puji. Ini menjadi jambatan dalam perjuangan jati diri bangsa dan mempromosikan budaya sebagai media memperkuat hubungan antara dua negara. Program anjuran Fakulti Seni Kreatif UM dan Universitas Negeri Padang Indonesia dengan kerjasama Persatuan Warga Tiga Luhah Tanjung Tanah Malaysia itu bertujuan mendedahkan kepada umum warisan budaya masyarakat Malaysia dan diaspora Indonesia khususnya suku Kerinci. Fahmi turut merasmikan persatuan dan kumpulan kesenian diaspora Kampung Kerinci sebagai pelambangan asimilasi budaya diwarisi masyarakat diaspora hasil hubungan budaya rakyat kedua-dua negara jiran itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan sebanyak 2.94 juta ringgit diperuntukkan pada 588 masjid karya di 12 daerah seluruh negeri Kedah yang berdaftar di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah bertujuan mengimarah masjid sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Katanya menerusi peruntukan itu, setiap masjid akan menerima sebanyak RM5,000. Ada permintaan daripada banyak masjid untuk kegiatan tambahan. Jadi ada 588 masjid karya di 12 daerah di Kedah yang berdaftar bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah bagi tujuan imarah masjid sempena Hari Raya Aidiladha. Untuk 588 buah masjid, saya luluskan RM5,000. Sementara itu, sebanyak 88 institusi pendidikan Islam termasuk pondok, tahfiz dan sekolah agama rakyat yang berdaftar di negeri Kedah menerima bantuan berjumlah RM6.4 juta. Menurut Datuk Seri Anwar, bantuan berkenaan adalah bertujuan bagi membaik polis serta menaik taraf kemudahan pendidikan sedia ada. Selain itu, 36 buah institusi pendidikan Islam di negeri berkenaan turut menerima bantuan pendidikan berjumlah RM604,180 untuk tujuan kursus dan latihan guru serta bantuan seperti meja, kerusi, almari, projektor, papan putih, kabinet, buku dan sebagainya. Manakala 28 buah pondok, tahfiz dan sekolah agama rakyat berdaftar lain di negeri itu menerima sejumlah RM1.985 juta bagi tujuan pendidikan serta kebajikan guru dan pelajar. Bantuan berkenaan diselaraskan Jabatan Kemajuan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Tony Chin berkata, cadangan penubuhan Majlis Media Malaysia yang disifatkan sebagai mekanisme kawal selit industri itu tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan media yang diperjuangkan kerajaan. Beliau berkata kebebasan media tidak bermakna kebebasan tanpa had, namun media bertanggungjawab untuk membuat laporan daripada sumber yang sahih, beretika dan adil. Katanya negara jiran Indonesia, mereka mempunyai Dewan Pers iaitu satu bentuk majlis media, tetapi apa yang kita hendak adalah regulation itu adalah daripada pihak industri sendiri supaya tidak orang yang menyalahguna kuasa. Dalam konteks kita, Malaysia, selalu orang risau bahawa sebagai kerajaan kami akan guna undang-undang sedia ada untuk mengekang kebebasan media. Tetapi kalau regulation itu daripada industri sendiri, saya rasa itu adalah lebih adil dan boleh memastikan kepentingan semua pihak termasuk kerajaan, pembangkang dan orang awam. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Senator Datuk Dr. Dominic Lau Hau Chai sama ada mekanisme kawal selit industri media menerusi penubuhan Majlis Media Malaysia adalah bertentangan dengan prinsip kebebasan media yang diperjuangkan kerajaan. Dia berkata Majlis Media Malaysia berfungsi sebagai platform bagi mana-mana pihak yang tidak selesa atau tidak puas hati dengan pelaporan media untuk mengemukakan laporan mereka. Ditanya mengenai sesi libat urus berhubung cadangan penubuhan Majlis Media Malaysia oleh Senator Datuk Johannes Abdul Aziz, dia berkata satu mesyuarat akan diadakan selepas Jawatan Kuasa Kerja Sementara selesai menyediakan maklum balas mengenai draft rang undang-undang Majlis Media Malaysia.
Selain itu, beliau berkata terdapat cadangan untuk memasukkan peruntukan dalam rang undang-undang itu bagi memastikan 30% ahli jawatankuasa wanita dalam Majlis Media Malaysia. Namun, perkara itu perlu mendapatkan persetujuan bersama Jawatankuasa Kerja Sementara dan pihak berkepentingan. Katanya kementerian ini sedang giat mengadakan beberapa siri perbincangan bersama Jawatankuasa Kerja Sementara yang terdiri daripada wartawan, penerbit, penyiar dan organisasi berita mengenai perincian penubuhan Majlis Media Malaysia. Perbincangan ini merangkumi pelbagai aspek termasuk mengenai fungsi dan dana Majlis Media Malaysia yang turut terkandung di dalam draft rang undang-undang Majlis Media Malaysia yang sedang dikebas kini untuk persetujuan bersama. Laporan yang diterima memaklumkan Malaysia berada di tangga ke-20 dunia dalam senarai Strong Starter Ranking pada laporan ekosistem syarikat pemula global 2023 yang diterbitkan Startup Genomic. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dalam kenyataan pada Khamis memaklumkan ranking ke-20 yang diraih Malaysia dalam usaha menyediakan ekosistem syarikat pemula itu adalah kedudukan yang membanggakan dan meyakinkan. Berdasarkan laporan itu juga, Malaysia kekal di kedudukan 21 hingga 30 di Emerging Ranking Ekosistem seperti pada 2022. Mesti memaklumkan pengiktirafan Malaysia di bawah Global Startup Ecosystem Report 2023 itu adalah bukti keberkesanan usaha yang dipelapori kementerian untuk membangunkan ekosistem berpandukan Pelan Hala Tuju Ekosistem Malaysia 2021 hingga 2023 yang diterajui agensi penyelaras syarikat pemula Cradle Fund Insiden Berhad. Pendekatan yang lebih berstruktur dengan Cradle selaku agensi penyelaras pusat dengan kerjasama daripada badan-badan kerajaan berkaitan seperti Suruhanjaya Security telah membina asas yang kukuh untuk terus memacu perkembangan lestari ekosistem syarikat pemula Malaysia. Menurut Mosti, setakat ini Mosti telah melaksanakan super menerusi Cradle Fund bagi menyokong dan memberi manfaat kepada lebih 3,000 syarikat pemula sebagai usaha memperbaiki dan mempertingkatkan pertumbuhan ekosistem dalam sains, teknologi, inovasi dan ekonomi. Mosti memaklumkan nilai ekosistem syarikat pemula Malaysia telah mencecah $46 bilion bagi tempoh bermula separuh pertama 2020 hingga 2022. Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan memaklumkan lebih 8 juta warga Malaysia dalam kalangan B40 yang layak bakal menerima sumbangan tunai rahmah fasa 3 mulai 26 Jun ini. Beliau turut menyatakan pembayaran STR 3 akan dipercepatkan dan disalurkan sebelum Hari Raya Aidiladha berbanding perancangan awal pada Julai. Ini katanya bagi meringankan beban rakyat yang memerlukan. Berdasarkan perancangan awal, STR 3 akan disalurkan pada Julai 2023, sementara fasa keempat STR dijangka pada November 2023. Terdahulu fasa pertama dan kedua STR telah disalurkan masing-masing pada Januari dan April lepas. Ketiga-tiga fasa STR ini melibatkan peruntukan pembayaran berjumlah RM5 bilion bagi tahun 2023. Status kelulusan STR 3 dibuka untuk semakan mulai 26 Jun 2023. Sebagai langkah memastikan program STR 3 ini disasarkan kepada mereka yang layak, tempoh permohonan rayuan juga akan dibuka mulai 3 hingga 31 Julai 2023. Bagi permohonan yang ditolak, permohonan boleh mengemukakan dokumen berkaitan untuk semakan semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub memperkenalkan pakej ramah insurans dan takaful meliputi perlindungan diri dan harta benda termasuk kenderaan bermotor yang pertama di negeri ini. Beliau berkata syarikat Alliance General Insurance menawarkan insurans perlindunganku Alliance for All dengan perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM50,000. Katanya produk ini memberi perlindungan sekiranya pemegang polisi dimasukkan ke hospital kerajaan akibat sakit atau kemalangan. Ia termasuk tambahan 2 manfaat baru iaitu pembayaran balik perbelanjaan perubatan di hospital kerajaan dan bayaran bantuan kecemasan sekiranya berlaku pemindahan banjir sehingga RM750. Manfaat baru itu ditambah tanpa kos tambahan dengan premium tahunan pada kadar RM53 dan RM79.50. Selain itu, Alliance Malaysia turut memperkenalkan perlindungan Motorcycle Plus yang menawarkan perlindungan tambahan seperti kemalangan diri sehingga RM10,000 untuk penunggang dan pembonceng motosikal. Pakej ini turut menawarkan pendapatan hospital yang dilaksanakan melalui polisi insurans kenderaan motosikal berdasarkan kepada kapasiti enjin motosikal yang didaftarkan. Bagi pemegang polisi Alliance Motorcycle Plus Comprehensive pula, pemegang polisi akan menikmati perlindungan peril khas dan bantuan tepi jalan sehingga 50 km dan faedah bantuan banjir sebanyak RM1,000
tanpa kos di samping perlindungan sedia ada yang dinikmati oleh pelanggan Alliance Motorcycle Plus. Produk ini direka khas untuk motosikal dengan kapasiti 250cc dan ke bawah. Selain itu, syarikat Etika juga menawarkan pakej insurans Rahmah dan pakej takaful Rahmah masing-masing dikenali sebagai insurans kemalangan diri Rahmah oleh Etika General Insurans Berhad dan takaful kemalangan diri Rahmah oleh Etika General Takaful Berhad. Katanya, insurans kemalangan diri Rahmah dan takaful kemalangan diri Rahmah oleh Etika memberi pampasan kepada peserta yang mengalami kecacatan kekal akibat kemalangan atau penyakit atau kematian akibat kemalangan dengan perlindungan bernilai sehingga RM80,000. Peserta plan ini juga mempunyai fleksibiliti untuk membayar premium atau sumbangan bulanan hanya dengan RM5 atau tahunan dengan RM36 termasuk cukai jalan. Plan ini layak dimohon oleh seluruh rakyat Malaysia yang berusia antara 16 hingga 65 tahun dan boleh diperbaharui sehingga usia 70 tahun. Katanya KPDM berharap semua plan yang ditawarkan melalui kedua-dua inisiatif akan membantu mendorong lebih ramai rakyat Malaysia, terutamanya golongan B40 untuk memiliki perlindungan insurans atau takaful.